Bertemu kembali Perintasan Berita edisi 1388. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Kutip dan ajar lompat itu genetik azali PN. Di mana bumi dipijak, di situlah langit kita junjung. Presiden PAS jangan kafirkan orang Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Naib Presiden UMNO Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyifatkan dakwaan 10 walat parti itu akan menyertai Perikatan Nasional PN sebelum pilihan raya negeri PRN hanya sekadar khabar angin. Dan berkata itu antara taktik digunakan pihak lawan susulan PRN di 6 negeri dijangka berlangsung tidak lama lagi. Justru menurutnya semua pihak tidak seharusnya percaya dengan laporan yang tidak sahih. Itu hanya khabar-khabar angin. Jangan percaya. Semua orang boleh cakap 10, 5 atau 3 walat jangka serta IPN. Jadi kita kena faham ini politik. Ada PRN macam-macam cerita yang entah betul entah tidak. Kita pula menguak-uarkan cerita yang belum sahih dan jangan percaya sampai masa kita hadapilah PRN. Jadi jangan percaya. Kita move forward, katanya. Dan berkata demikian ketika diminta mengulas isu kononnya 10 walat daripada UMNO akan serta IPN yang merangkumi individu yang disisihkan UMNO untuk menyertai parti dalam gabungan itu dalam masa terdekat. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan ketika ini barisan kepimpinan gabungan parti sedang memuktamadkan urusan itu. Laporan sebelum ini menyebut selain bekas pengerusi UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, bekas Menteri Kesihatan yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin disebut-sebut antara yang bakal menyertai PN. Semalam ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Muazzar Kassi menyifatkan 10 pemimpin panglima perang daripada parti itu yang bakal menyertai Perikatan Nasional PN sebagai pendekar mustar. Menurut beliau, gelaran pendekar mustar lebih sesuai berbanding panglima perang kerana kesemua pemimpin daripada UMNO termasuk 3 dari Johor itu hanya lantang bersuara di belakang. Saya tidak mahu pertikai kenyataan Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berhubung 10 panglima perang daripada UMNO itu akan menyertai mereka. Hamzah memang ada kepakaran untuk membawa orang melompat. Sebelum ini pun dia sudah bawa banyak pemimpin UMNO masuk Parti Berbumi Bersatu Malaysia Bersatu dan berjaya memujuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Perak. Bila Hamzah sebut 10 pemimpin dari UMNO itu, saya rasa memang betul. Termasuk 3 daripada Johor. Cuma mereka bukan panglima perang tetapi pendekar mustar, termasuk seorang pemimpin daripada Johor itu cuma berani cakap belakang sesuai dipanggil pendekar mustar selatan, katanya. Muhammad Puad yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor menegaskan UMNO tidak akan rugi kehilangan 10 pemimpin tersebut kerana berpandangan mereka tidak berdisiplin. PN boleh ambil mereka ini sebab mereka tidak berdisiplin. UMNO hanya mahu orang yang berdisiplin. Saya tidak hairan, kutiplah ke semua mereka ini, termasuk pendekar mustar selatan itu. UMNO tidak akan rugi. Dahulu pun masa Tengku Tan Sri Razali Tengku Hamzah, hampir keseluruh anggota kabinet ikut kuli sertai semangat 46. Tetapi akhirnya beliau kembali menyertai UMNO, katanya di Petik Sinar Harian. Sebelum ini PN mengumumkan 10 panglima perang atau walat UMNO yang bakal menyertai gabungan itu menjelang pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi, di mana 3 daripada mereka dikatakan berasal dari Johor. Menurut sumber, ketiga-tiganya adalah pemimpin berpengaruh dan mempunyai jawatan yang penting dalam UMNO sebelum ini. UMNO Pahang menafikannya dan menganggapnya hanya sekadar khabar angin. Manakala ahli MKT UMNO pula bertegas tidak mahu mempertikaikan apa yang diperkatakan Hamzah. Namun begitu benar atau tidak, adakah ianya akan berlaku atau sebaliknya ia tidak memberikan rasa tergugat kepada kerajaan sedia ada. Ini kerana sebahagian daripada pemimpin berkenaan memiliki rekod sebagai pemimpin yang tidak bersih dan terpalit dengan kes tertentu. Penyertaan mereka juga tidak akan menyebabkan sokongan terhadap PH pudar dan langsung tidak memberi kesan besar. Selain bekas pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar, bekas Menteri Kesihatan yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar disebut-sebut antara individu yang akan menyertai PN. Penyertaan
Anwar Musa dalam Paspula Umpama mencari tempat untuk berteduh. Jelas terbukti gabungan PHBN yang menerajui kerajaan perpaduan pada ketika ini mempunyai tokoh dan nama-nama besar yang ternyata jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemimpin PN. Justru PHBN tidak memerlukan pendekatan seperti yang dilakukan PN dalam usaha memancing undi. Tidak akan hilang bisa ular menyusur akar. Itulah kekuatan kerajaan Madani dan Perikatan Nasional yang lebih lemak disebut sebagai PN sebenarnya sangat sesuai untuk singkatan kepada Perikata Nasional atau Pengutip Nasional. Apa tidaknya, genetik mengutip segala sampah dan ajak melompat ke sana sini adalah darah daging mereka sejak azali. Jadi apa yang digusarkan sangat? Membujur lalu melintang patah, Malaysia akan meneruskan segala usaha dalam mempertahankan hak kedaulatan negara berkenaan. Isu tuntutan waris Sultan Sulu yang melibatkan semua bidang kuasa berkaitan. Perkara itu termasuk di Belanda, Perancis, Luxembourg dan mana-mana bidang kuasa di mana Final Award ingin diiktiraf dan dikuatkuasakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan juga sedang menunggu satu lagi keputusan penting di Mahkamah Rayuan Belanda berhubung permohonan pihak yang membuat tuntutan untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan Final Award di Belanda yang dijangka dikeluarkan 27 Jun 2023. Walaupun keputusan 6 Jun lalu telah memihak kepada Malaysia, kerajaan telah mendapat maklumat bahawa pihak yang membuat tuntutan akan meneruskan taktik mereka untuk menguatkuasakan Final Award tersebut di negara lain. Ini merupakan satu tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran mekanisme mahupun proses mahkamah dan timbang tara yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Katanya dalam penerangan di bawah peraturan mesyuarat 14/1/1 Roman dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Anwar berkata sebagaimana semua rakyat sedia maklum sejak 2019 Malaysia menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu, pihak yang membuat tuntutan. Pihak yang membuat tuntutan telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di 4 buah negara iaitu Spanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Kerajaan Malaysia telah dan sedang mengambil pelbagai tindakan balas perundangan terhadap tindakan tersebut. Hasil usaha giat tersebut, kerajaan Malaysia pada 6 Jun lalu telah menerima satu lagi berita baik bahawa Mahkamah Rayuan Perancis telah membuat keputusan untuk membatalkan perintah pelaksanaan. Perintah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Paris pada 29 September 2021 telah mengiktiraf Preliminary Award yang dikeluarkan oleh penimbang tara Dr. Stampa pada 25 Mei 2020. Katanya, jelas beliau ini merupakan satu lagi kejayaan penting dan signifikan iaitu landmark decision bagi Malaysia sekaligus membuktikan kesungguhan serta ketegasan kerajaan Malaysia dalam mendempali isu ini. Kesan daripada keputusan tersebut ialah pihak yang membuat tuntutan tidak boleh bergantung pada Preliminary Award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa di Madrid, Spanyol, yang menyatakan bahawa Dr. Stampa mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tuntutan keputusan tersebut. Keputusan 6 Jun 2023 tersebut adalah muktamad dan mengikat. Mahkamah Rayuan Perancis juga Paris. Mahkamah Rayuan Paris juga telah memutuskan supaya pihak yang membuat tuntutan membayar kos prosiding sebanyak €100,000 kepada kerajaan Malaysia, ujarnya. Anwar turut menegaskan kerajaan juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang terhadap mana-mana pihak termasuk warga negara Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara. Kerajaan Malaysia tidak sama sekali akan berkompromi dalam aspek kedaulatan dan keselamatan negara termasuk memfokuskan kepada keutamaan melindungi aset negara daripada ancaman pihak luar. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang yang sedang berkuasa terhadap mana-mana pihak termasuk warga negara Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara dengan memberikan sebarang sokongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung dan bersekongkol dengan pihak yang membuat tindakan. Perdana Menteri bagaimanapun berkata kerajaan ingin memberi jaminan bahawa apa-apa tindakan yang diambil adalah berasaskan undang-undang dan tiada sebarang penindasan terhadap mana-mana pihak. Malaysia akan terus memastikan naratif yang sahih disebarkan kepada semua orang termasuk komuniti antarabangsa melalui laman sesawang rasmi kerajaan dan platform tertentu. Kerajaan Malaysia sentiasa komited dalam bertindak secara proaktif bagi menamatkan isu tuntutan ini selain memastikan kepentingan Malaysia
serta kedaulatan negara sentiasa terpelihara, ujarnya. Ini soal kepentingan rakyat dan kedaulatan Malaysia. Kerajaan Malaysia akan terus mara ke hadapan dan berjuang habis-habisan demi melindungi dan memelihara kepentingan dan kedaulatan Malaysia pada masa akan datang. Tahniah Kerajaan Malaysia Madani. Kedaulatan Malaysia dijulang, petualang negara ditentang. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Permusuhan dahsyat antara kaum adalah berpunca daripada tomahan yang tidak berasas dan hasutan pemimpin jahat dan ekstremis. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa menyelar Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang jelas mengkafirkan orang Islam. Saya tidak hairan jika pengikut PAS didoktrin oleh kepimpinannya bahawa mereka sahaja yang mewakili jemaah Islam dan jemaah Islam itu adalah PAS. Parti yang asalnya berdaftar dalam kerangka hak berpersatuan dalam perlembagaan kini melampaui batas dengan ideologi politik ekstrim yang menggunakan nama Islam sebagai wajah luaran. Penulisan terbaru minda Presiden PAS menyalahkan wajah sebenar sebalik nama Islam yang dijualnya. Demikian mukadimah tulisan Mujahid ketika mengulas artikel Abdul Hadi yang bertajuk Mengapa Islam mewajibkan mengundi. Salah satu ciri ideologi ekstrim atau takfiri ialah membina hubungan dalam konteks Muslim dan bukan Muslim di negara ini di atas premis permusuhan. Jelas dalam tulisan Presiden PAS, beliau menyifatkan politik hari ini dikuasai dan dipengaruhi oleh pengaruh bukan Islam yang membahayakan negara, ujar Mujahid. Beliau memetik tulisan Abdul Hadi itu yang mendakwa bahawa di Malaysia kita berada dalam keadaan paling berbahaya kerana diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Keadaan ini berlaku apabila kita berpecah sehingga dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Menurut Mujahid, pandangan Abdul Hadi itu walaupun untuk menggesa umat Islam keluar mengundi bagi menjalankan tugas demokrasi, tetapi alasan keperluan mereka keluar mengundi mendedahkan wajah sebenar Presiden PAS yang syarat dengan pemikiran ekstrim atau takfiri politik Islam yang berpotensi mengancam keselamatan negara. Satu ciri ekstremisme politik Islam ialah melabel orang lain dengan pelbagai label sebagai fatwa politik yang tidak ada asas, hujah maupun dalil. Fatwa politik minda Presiden PAS tiada lain melainkan terdorong untuk melepaskan dendam politik kerana hajat kuasa yang tidak kesampaian. Dalam penulisan beliau yang bertarikh 13 Jun lalu, beliau secara mudahnya melontarkan tuduhan kepada kerajaan campuran hari ini sebagai kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, banduan, perasuah, penipu, tidak berakidah, tidak berakhlak dan dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu. Abdul Hadi berkata, hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak. Beliau mahu menyampaikan mesej bahawa pemimpin beriman dan berakhlak hanyalah daripada parti PAS dan sesiapa sahaja yang berbaik dengannya. Noktah. Tempelak Mujahid. Bekas Menteri Agama Kerajaan Pakatan Harapan itu menyifatkan tulisan Abdul Hadi amat mudarat kerana menjana permusuhan menerusi ekstremisme. Minda Presiden PAS berpotensi membawa mudarat boleh menyebabkan rakyat bermusuhan sesama sendiri kerana pendekatan politik takfiri iaitu melabelkan orang lain tidak beriman dengan senang hati bercirikan elemen ekstremisme. Lebih bahaya wakil rakyatnya berlega di ruang demokrasi berparlimen dan pemerintah negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Dalam benak wakil-wakil rakyat PAS tersemat nilai politik ekstremisme berpunca daripada doktrin minda Presiden PAS yang mereka sanjung dan puja. Ujarnya, Mujahid menyarankan Abdul Hadi supaya membaca buku orang lain demi membuka mindanya ke arah politik rahmah dan madani. Bacalah buku Membangun Malaysia Madani 2023 kesemuanya, Islam dan Kepelbagaian, Rahmat untuk Semua pada tahun 2015, muka surat 78 hingga 93. Islam Bukan Agama Teroris 2016, muka surat 75 hingga 80 dan Membumikan Rahmatan lil Alamin pada tahun 2021, muka surat 65 hingga 94. Buku-buku tersebut adalah karya Mujahid yang cuba berlegar di atas bumi nyata dalam tuntutan fiqh al-waqi'i dan kearifan lokal Malaysia, kecuali Membangun Malaysia Madani yang merupakan buah fikiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi memurnikan semula minda ekstrim politik Islam Presiden PAS kepada politik rahmah dan madani, saya menyeru supaya kembalilah ke konsep fiqh al-muwatanah iaitu kewarganegaraan. Fiqh al-maqasid
tujuan syariat dan fiqh at-ta'ayush al-silmi atau hidup bersama dalam kedamaian. Dengan kejelasan ini tidak timbul lagi istilah kabur dan diawangan seperti musuh Islam, tidak beriman, tidak berakhlak dan syaitan bisu yang dihemburkan atas hawa nafsu politik tanpa hujah ilmiah yang selayaknya, tegas Mujahid. Menurut Mujahid, itulah tujuan konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan dengan menjelaskan konsep dan kerumitan praktikal yang perlu diatasi. Madani adalah berasaskan prinsip umum syariat dan cabaran mengatasi pelaksanaannya adalah maslahah muktabarah yang terpakai dalam operasi maqasid asy-syar'iyyah. Apa cadangan minda Presiden PAS untuk Malaysia? Bidasnya, beliau juga yang merupakan pengerusi Nadwah Ulama atau Nunji mengakhiri hujahnya dengan memetik sebahagian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml ayat 64 yang bermaksud, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika kamu betul orang-orang yang benar. Sehari selepas menularkan artikelnya yang jelas mengkafirkan orang Islam itu, Abdul Hadi menulis dalam ruangan yang sama yang bertajuk PAS Terus Istiqamah dengan mendakwa bahawa PAS bersikap anjal iaitu fleksibel dalam menangani strategi politik dan situasi yang berubah. Beliau menyerang UMNO kononnya memilih DAP, komponen Pakatan Harapan disebabkan jawatan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan lain-lain. Apabila PAS menyertai Gerakan Perpaduan Melayu, terdapat kalangan yang melakukan provokasi dan mendedahkan sifat buta agama mereka yang lebih berbahaya daripada buta huruf kerana akibat buta agama akan merana selepas meninggal dunia. Mereka mahu mengheret kepada sifat asabiyah yang sempit dan jahiliyah yang berdendam, bukannya berkasih sayang dan bermaafat. Ujarnya, untuk menjustifikasi tohmahannya, Abdul Hadi terus menjual agama dengan memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 126 hingga 128 yang berbunyi begini. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka balaslah dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tidaklah berhasil kesabaran itu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu berasa sempit dada terhadap apa-apa tipu daya yang dilakukan mereka. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Kejahatan dan tipu daya apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP terhadap PAS dan rakyat Malaysia apabila menerima penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik negara. Bukan rahsia PAS tak kala ada sedikit wang langsung tidak menunjukkan sifat tawaduk seperti yang dikehendaki Islam. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Menteri Besar dan Esko Kelantan diberi kereta mewah Mercedes-Benz selain bonus pemberian khas RM50,000, sedangkan ketika itu rakyat sedang bergelut dengan kesukaran hidup dan menerima bekalan air karat bertahun-tahun lamanya. Malah, ahli lembaga pengarah air Kelantan sedang berhad AKSB yang tidak cekap itu baru-baru ini diberi sagu hati Hari Raya Aidilfitri berjumlah RM10,000 seorang dan RM2,000 kepada setiausaha syarikat selain RM200 kepada setiap kaki tangannya. Abdul Hadi juga mengulangi tomahannya bahawa semua pihak adalah jahil dan bodoh agama kecuali PAS. Ada pula kalangan yang cuba membawa isu perkauman dengan mengaitkan PAS, menandakan kejahilan mereka terhadap perbezaan antara kecintaan kepada kaum dengan fanatik perkauman yang tidak ada dalam diri bangsa Melayu yang kuat beragama Islam. Kenyataan yang mendedahkan kejahilan mereka dalam perkara agama Islam. Maknanya, penasihat amanah Datuk Seri Ahmad Awang dan Datuk Abdul Ghani Samsudin serta Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus dan juga Mujahid sendiri yang semua mereka terkenal dalam dunia Islam antarabangsa itu turut didakwa kafir dan jahil agama oleh Abdul Hadi kerana berada dalam Pakatan Harapan. Hari ini PAS menunjukkan keanjalan politiknya menerusi kerjasama dengan gerakan yang terang-terangan menolak hudud dan Tun Dr. Mahathir yang mendakwa Amanat Hadi pada tahun 1981 sebagai punca berlakunya peristiwa Memali. Benarlah agaknya 14 mangsa yang terkorban dalam tragedi berdarah Memali 1985 sebagai mati katak, bukan mati syahid seperti yang disebut Tun Dr. Mahathir. Hakikatnya Pakatan Harapanlah parti yang berpegang kepada kasih sayang
dan kemaafan. Mereka memaafkan dan menerima UMNO BN yang pernah menghina pengerusi Pakatan Harapan dan DAP dengan naratif No Anwar, No DAP pada satu ketika masa dahulu untuk membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani demi negara tercinta. PAS pula sekadar sebuah parti politik yang presidennya gemar mengkafirkan orang Islam demi kuasa. Justru jom China kembalikan ayat Presiden PAS kepada Presiden PAS dan para walaun untuk benar-benar menghadamnya. Jangan membuat kenyataan sewenang-wenangnya, nanti akan mendedahkan kejahilan dan kebodohan agama. Orang Melayu Islam bukan bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton dan penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.